Kenapa Anda selalu gagal dalam membuat keputusan yang tepat waktu tengah stres atau clueless? Pernah tak Anda rasa, bila keadaan jadi huru-hara, otak Anda tiba-tiba rasa macam nak hang? Kita rasa terdesak sangat nak cari jawapan, sampaikan kita ambil apa saja jalan keluar yang ada depan mata, asalkan kita tak perlu lagi rasa tak tahu. Selamat datang ke sesi hari ini. Saya ingin membawa anda menyelami satu konsep yang mungkin kedengaran pelik tapi sangat berkuasa. Kita hidup dalam dunia yang obses dengan data, plan 5 tahun dan kepastian. Kita diajar bahawa tak tahu itu adalah satu kelemahan. Tapi, Jamie Holmes dalam bukunya Nonsense, The Power of Not Knowing, berhujah sebaliknya. Beliau kata, kekaburan atau ambiguity bukan pepijat dalam sistem otak kita, tapi ia adalah ciri terbaik manusia. Hari ini, dalam masa 20 minit ini, kita akan bedah kenapa otak kita takut pada benda yang tak pasti dan bagaimana cara untuk kita menjinakkan rasa takut itu untuk menjadi lebih kreatif dan bijak. Mari kita masuk ke poin pertama yang sangat kritikal. Keperluan untuk penutupan kognitif atau need for closure. Pernah tak anda gaduh dengan pasangan atau rakan sekerja dan anda rasa sesak dada selagi isu itu tak selesai? Itulah physical reflex otak kita terhadap kekaburan. Secara biologinya, otak kita benci benda yang tergantung. Bila kita dalam tekanan, otak akan menekan satu butang kecemasan yang dipanggil seize and freeze, tangkap dan beku. Kita tangkap jawapan pertama yang lalu. Tak kira betul atau salah, asalkan rasa tak selesa itu hilang. Kemudian kita bekukan minda kita daripada menerima sebarang maklumat baru. Ini bahaya. Inilah puncanya kenapa banyak kegagalan strategi berlaku dalam perniagaan atau peperangan. Kita bukan buat keputusan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan keinginan untuk berhenti rasa bingung. Bayangkan anda sedang sesat di dalam hutan. Kerana terlalu takut tak tahu jalan keluar, anda terus lari ke arah utara tanpa memeriksa kompas atau tanda-tanda alam. Anda mungkin makin sesat, tapi secara psikologinya anda rasa lega sebab sekurang-kurangnya anda buat sesuatu. Inilah perangkap cognitive closure. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana kekeliruan sebenarnya adalah minyak petrol untuk kreativiti. Holmes menggunakan istilah disfluent situations. Kebanyakan kita fikir, idea hebat datang bila semua benda jelas. Salah. Idea hebat selalunya datang bila ada dua benda yang tak masuk akal bertembung. Bila otak kita jumpa nonsense atau sesuatu yang mengarut, perisian pengesanan corak, pattern recognition, dalam otak kita akan bekerja lebih kuat atau dalam istilah modennya, ia masuk ke mode overdrive. Sebab itu, orang yang paling kreatif di dunia adalah mereka yang mampu bertahan dalam ketidakselesaan tak tahu lebih lama daripada orang lain. Bila orang lain dah menyerah kalah dan ambil jawapan mudah, orang kreatif ini terus duduk dalam kekaburan itu sehingga otak mereka berjaya membina jambatan antara dua idea yang nampak mustahil. Jadi lepas ni, kalau anda rasa buntu, jangan lari. Duduk dalam kebuntuan tu, biar otak anda berpeluh mencari jalan keluar yang unik. Sekarang, mari kita bercakap tentang kepimpinan. Kita selalu tertarik kepada pemimpin yang nampak yakin, yang cakapnya tegas, yang nampak macam ada semua jawapan. Tapi Jamie Holmes beri amaran. Ini adalah satu perangkap. Pemimpin yang mendakwa mereka tahu segalanya selalunya mengalami over-resolution. Mereka abaikan data-data kecil yang penting semata-mata nak jaga ego dan imej pasti mereka. Pemimpin yang paling efektif dalam dunia yang kompleks sebenarnya adalah mereka yang berani cakap, saya tak tahu lagi, tapi kita akan cari jawapannya bersama. Ini membawa kita kepada intellectual humility atau kerendahan hati intelektual. Kita kena sedar bahawa apa yang kita tahu hari ini mungkin salah esok. Dengan sengaja mencari bukti yang membuktikan kita salah, kita sebenarnya sedang unwind atau meleraikan bias otak kita sendiri. Ini bukan bermaksud kita lembab atau tak tegas, tapi ia bermaksud kita tepat. Kita lebih mementingkan kebenaran daripada sekadar nampak betul di mata orang. Saya nak kongsi satu cerita. Saya sendiri pernah berada dalam situasi di mana saya perlu buat keputusan besar tentang kerjaya. Waktu tu, saya rasa sangat tertekan. Saya hampir-hampir nak ambil tawaran kerja yang saya tahu tak sesuai dengan jiwa saya. Semata-mata sebab saya nak hilangkan rasa
tak menentu tentang masa depan. Tapi saya teringat konsep dalam buku ini. Saya paksa diri saya untuk sit with the complexity. Saya biarkan diri saya tak ada jawapan selama sebulan. Saya gunakan masa tu untuk baca subjek yang langsung tak kaitan dengan kerja saya. Seni surrealisme, sejarah purba. Peliknya, aktiviti nonsens ni buat otak saya lebih tajam. Tiba-tiba, saya nampak satu peluang perniagaan yang menggabungkan minat dan kepakaran saya yang sebelum ni saya tak perasan. Hasilnya, saya bukan saja dapat kerjaya yang stabil, tapi saya bina sesuatu yang saya cintai. Semuanya bermula dengan keberanian untuk tidak terburu-buru mencari kepastian. Akhir sekali adalah konsep negative capability. Istilah daripada penyair John Keats ini bermaksud keupayaan untuk terus berada dalam misteri dan keraguan tanpa rasa rimas. Nak cari fakta atau alasan dengan cepat. Ini adalah kemahiran. Paling penting abad ke-21. Dunia bergerak terlalu pantas. Kalau kita asyik nak label semua benda sebagai hitam atau putih, berjaya atau gagal, kita akan sentiasa stres. Belajarlah untuk hidup dalam kawasan kelabu. Navigasi kabus itu tanpa panik. Orang yang tenang dalam kabus adalah orang yang akan jumpa jalan yang paling cantik di penghujungnya. Jadi, nasihat saya untuk anda hari ini. Sedari bila otak anda sedang tekan butang panic closure. Raikan situasi yang tak masuk akal sebagai peluang kreatif. Jangan takut untuk akui anda tak tahu. Mulakan dengan satu langkah kecil hari ini. Bila anda berdepan masalah, jangan cari jawapan di Google dalam masa 5 saat. Cuba fikir sendiri selama 5 minit dalam kegelapan. Apa pendapat anda? Adakah anda bersedia untuk memeluk nonsens dalam hidup anda? Saya tinggalkan anda dengan soalan ini. Adakah kepastian anda selama ini sebenarnya adalah satu halangan untuk anda jadi lebih hebat? Terima kasih kerana mendengar.